Nama saya Nurul Nur Azia binti Muhammad Rosli, nombor matrik E3030122007. Hari ini saya akan membincangkan tentang etika perbandingan. Isi-isi yang akan saya bincangkan pada hari ini ialah apa itu etika? Definisi etika. Etika di benua Asia, etika di negara barat. Apa pula perbezaan antara etika barat dan etika Asia? Okey. Istilah etika berasal dari perkataan Yunani endos yang bermaksud perwatakan dan peribadi. Etika ialah kajian tentang apa yang dianggap baik dan betul serta norma atau prinsip moral yang mengawal perilaku seseorang. Lebih khusus lagi, etika merangkumi pemikiran tentang perkara yang patut atau tidak patut dilakukan oleh seseorang itu, serta bagaimana seseorang itu harus berkelakuan dalam pelbagai situasi. Etika melibatkan pertimbangan moral yang melibatkan nilai kepercayaan dan prinsip membentuk tindakan individu dan sosial. Ini berkait dengan soalan moral, seperti apa yang dianggap salah dan betul, baik atau buruk, adil atau tidak adil, dan bagaimana kita harus bertindak dengan menghubungkan orang lain. Etika. Definisi etika melibatkan fahaman konsep serta tanggungjawab, keadilan, autonomi, kesetiaan dan kebebasan. Etika membantu menjadikan rangka kerja untuk membuat keputusan moral yang sesuai dan bertanggungjawab dalam pelbagai konteks kehidupan, termasuk dalam keluarga, kerja atau masyarakat. Serta keseluruhan fahaman tentang etika adalah penting kerana ia membantu membentuk pandangan dan tingkah laku kita dalam menangani cabaran moral konflik dunia yang semakin berkembang. Di benua Asia. Definisi etika di benua Asia. Etika di benua Asia mencerminkan kepelbagaian budaya dan tradisi yang wujud di negara Asia. Walaupun sukar untuk memberi gambaran keseluruhan etika ini, di seluruh benua Asia terdapat beberapa nilai budaya yang secara amnya mendasarkan etika di kebanyakan negara Asia. Beberapa contoh nilai tersebut ialah konsep kehormatan, kekeluargaan dan hakiki sosial. Konsep di benua Asia terdapat 3. Yang pertama, konsep kehormatan. Kehormatan adalah nilai yang sangat penting dalam etika Asia. Ia termasuk dalam idea menjaga maruah diri, nama baik diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, konsep keluarga. Di etika Asia amat dititikberatkan nilai keluarga. Keluarga dianggap sebagai unit sosial yang paling penting. Nombor 3, konsep hierarki sosial. Hierarki sosial adalah kehormatan terhadap pihak berkuasa seperti menghormati pemimpin, orang tua dan masyarakat. Etika di negara barat. Etika di negara barat. Pendekatan etika di negara barat sering dikaitkan dengan falsafah. Yang pertama, kebebasan individu. Hak individu untuk membuat keputusan bebas tanpa campur tangan yang menyalahi undang-undang dan kebebasan suara. Nombor 2, kesamaan. Menekankan prinsip kesamaan. Nilai kesamaan adalah semua individu mempunyai nilai yang sama. Nombor 3, konsep menghormati hak asasi manusia. Etika di negara barat sering menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia seperti nilai teras. Perbezaan etika benua Asia dan negara barat. Terdapat 3 perbezaan benua Asia dan negara barat. 1. Budaya. 2. Sejarah. 3. Agama. Bagi perbezaan
Yang pertama, faktor budaya. Di benua Asia, nilai dan etika sering dipengaruhi oleh tradisi, budaya, norma dan nilai yang kuat. Fokus kepada keharmonian dan perhubungan sosial dalam kumpulan. Menghormati nenek moyang, keluarga dan kuasa adalah nilai yang penting. Manakala di negara barat, individuals dan perhubungan budaya memainkan peranan yang lebih dominan dalam membentuk nilai dan etika, fokus pada kebebasan individu, hak asasi manusia dan menekankan pada keadilan sosial. Pemahaman hak asasi manusia individu dan nilai yang sama dalam perhubungan sosial. Manakala faktor yang kedua adalah faktor sejarah. Benua Asia, sejarah panjang budaya dan agama telah membentuk sistem nilai dan etika. Pengaruh falsafah kuno seperti Confucianism, Kyoshi dan Zen Buddhism dalam bentuk etika. Manakala di negara barat, sejarah melibatkan perjuangan untuk kebebasan individu, revolusi sosial dan perbangunan undang-undang dan demokrasi. Pengaruh pemikiran falsafah barat seperti pemikiran Yunani, Kristian Renaissance, pengecaran dan modernisme dalam membentuk etika. Faktor ketiga iaitu faktor yang terakhir adalah faktor agama. Di benua Asia, agama mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk nilai dan etika. Agama seperti Hindu, Buddha, Rosia dan Islam memainkan peranan penting dalam bentuk nilai dan tindakan moral. Norma dan etika sering berakar pada ajaran agama dan amalan agama. Namun begitu, negara Barat mempengaruhi agama semakin berkurang sejak beberapa dekad kebelakangan ini. Sekular semakin dominan dengan agama menjadi lebih tertutup dan pemisahan antara agama dan negara. Etika sering dilihat lebih terpisah daripada agama dan pluralis nilai dan etika yang berasal daripada pelbagai sumber. Oleh itu, tamat sudah pembahasan saya pada hari ini. Terima kasih.